Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada kuliah ni ataupun hujung daripada Salih ala Sayyidina Muhammad, program kita pada malam ni nak tinggal satu benda aja, nak jadikan kita orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tajuk yang nak kita bincangkan nama dia Salih ala Sayyidina Muhammad, kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kena selawat? Nombor satu sekali pasal apa kena selawat ialah sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, yang saya yakin semua daripada kita semua hafal surah ayat ni. Semua daripada kita hafal ayat ni. Ayat perintah. Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ni maksud dia, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sebenar-benarnya. Ayat ni, awal-awal daripada ayat ni Allah bagi statement, satu pernyataan bahawa Allah dan para malaikat selawat dekat Nabi SAW. Pada bahagian kedua ayat ni baru Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah ada beberapa panggilan Salih ala Sayyidina Muhammad dalam Al-Quran. Nombor satu, Allah panggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang ni tak kira siapa, Islam ke, kafir ke, taat ke, maksiat ke, siapa saja dia kena dengan panggilan ni. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah daripada apa yang telah dianugerahkan kepada kamu di muka bumi ini yang halal lagi baik. Allah perintah semua, tak kira siapa. Yang kedua, Allah panggil ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ini satu statement, satu panggilan, pengiktirafan dan pengenalan kepada orang yang Allah benci ini, wahai orang kafir. Yang ketiga, panggilan kasih sayang kepada orang yang Allah kasih. Ya ayyuhalladzina amanu.
siapa yang nak respon daripada apa yang Allah nak sebut, lepas pada tu dia mesti merasa dipanggil. Sebab lepas daripada perkataan panggilan tu, dia mesti ada dua benda. Salah satu daripada dua benda. Yang pertama, sama ada panggilan itu, selepas panggilan itu Allah akan bagi pernyataan, ataupun lepas daripada panggilan itu Allah akan bagi perintah. Siapa yang nak sambut sama ada pernyataan Allah ataupun perintah Allah tu, dia mesti merasa dipanggil. Faham ke tak faham hidup cerita tu? Kalau dia orang kafir, Allah panggil, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Kalau dia berasa dia tu, itu statement tu lepas pada tu untuk dia. Ya ayyuhan nas, kamu rasa kamu manusia dipanggil Allah, apa statement lepas tu? Kamu kena terima. Kalau kamu rasa kamu orang beriman, kamu dengar apa yang Allah nak perintah dekat kamu, lepas Allah panggil, wahai orang beriman. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Sallu alaih. Bersawatlah kamu kepadanya. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sebenar-benarnya kepada siapa? Nabi SAW. Bahkan hebatnya perintah ni, walaupun Allah tak payah buat pun, Allah cerita sebelum nak perintah kita ni buat, Allah bagi tahu dia buat dulu. Malaikat buat dulu, lepas tu baru kata wahai orang beriman buat. Kalau Allah suruh kita buat, kena buat lah. Kena buat dah, walaupun Allah kata saya buat dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak ni? Kalau Allah tak kata dia buat dulu pun, bila Allah suruh kita kena buat, kita kena buat. Tapi nak bagi tahu part selawat ni sangat istimewa, Allah perkemas dulu sebelum Allah nak suruh kita buat. Allah kata Allah buat, malaikat buat. Lepas tu wahai orang beriman, selawat dekat Nabi SAW. Kalau kita tak buat lagi, teruk sungguh kita ni, sangat-sangat teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang nelayan. Satu hari dia dengar dia dengar khutbah, kan dengar ceramah macam kita ni lah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tup terkesan dalam hati dia, terasa tup dalam hati dia. Dia kata, Allah kata, selawatlah wahai orang beriman, selawat dan salamlah, selawatlah kepada Nabi SAW, dan ucapkanlah salli ala sayyidina Muhammad, salam dengan penghormatan yang sebenar-benarnya. Sallu alaihi wasallimu taslima, itu perintah, suruh. Tapi dia tak reti nak selawat macam mana. Dia tak tahu nak selawat macam mana. Tahu dia buat selawat macam mana? Dia selawat sallu alaihi wasallimu taslima. Yang tu yang dia reti. Kena tak kena tu? Kalau selawat sallu alaihi wasallimu taslima, kena tak kena? Faham tak faham? Ni faham tak faham tanya ni? Kena tak kena? Tak kenalah. Sebab tu ayat perintah, bukannya selawat dia macam tu. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan? Ataupun salli paling tidak. Kalau nak pakai tu pun tak boleh pakai sallu. Sebab tu perintah. Tapi dia tak reti. Dia dengar tu sallu alaihi wasallimu taslima. Keluar masjid tu sallu alaihi wasallimu taslima. Sambil berjalan sallu alaihi wasallimu taslima. Dia pergi naik sampan dia, pergi masuk dalam laut tu sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallim. Tuan-tuan, berpuluh tahun duk sallu alaihi wasallimu taslima. Koklah nak pergi tanya siapa-siapa macam mana nak selawat agak, ataupun nak pergi kuliah dengar macam mana nak sebut selawat betul ke, ataupun nak baca buku ke, tak, ni orang jenis tak. Tapi duk tu sallu alaihi wasallimu taslima, lama buat berpuluh tahun. Satu hari waktu dia tengah duk ikat sampan di tepi jeti tu, ada satu kumpulan orang nak naik
Bot sebelah dia tu. Bot ni bot penumpang nak pergi lintas pergi sebelah sana. Dalam ramai-ramai itu ada seorang ustaz tu lah, tu ada orang reti lah maksudnya. Orang reti ni, ustaz ni dengar pakcik ni duk sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Dia pun pilah kat pakcik tu, pakcik ni duk buat apa? Oh, saya duk selawat ustaz. Selawat pakcik ni nampak bunyi macam pelik sikit. Pakcik duk selawat macam mana? Saya selawat sallu alaihi wasallimu taslima, tu selawat saya ustaz. Lama dia seduk buat ni, puluh tahun dah. Oh, dia kata salah tu pakcik, tak apa nak kena sikit. Pakcik nak selawat, pakcik selawat lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kalau pakcik nak guna yang tu juga, pakcik tukar pi soli ke, betul kamu selawat, betul lah kita selawat. Tu baru betul pakcik. Solu ni tak apa nak kena sikit. Oh, baru saya tahu. Makasih nak ustaz, makasih nak ustaz. Sama-sama. Tu ustaz tu pun naik bot dia, bergerak pi lah, bergerak pi. Dia pun turun-turun dalam kapal. Orang dah dalam sampan dia. Dia dah duduk selawat berpuluh-puluh tahun, sallu alaihi wasallimu taslima. Turun-turun sampan, sallu balik sallu alaihi wasallimu, sallu alaihi. Lepas tu baru teringat, ustaz tu kata apa? Sallu, soli ke, sallu ke, tuan-tuan. Terlupa pula. Ustaz. Ustaz tu duduk tabut dah, Ustaz. Dia turun sampan dia, lari pergi kat sampan, pergi kat bot tu. Ustaz, panggil ustaz. Orang semua dekat sampan tu semua pekat-pekat pergi kat tepi. Ustaz ni pakcik tu panggil masa ustaz. Ustaz tu memang pasal apa pakcik, pasal apa? Ustaz, saya nak tanya solu ke soli tu, lupa dah. Tahu ustaz tu kata apa? Pakcik kata solu ke soli ke tak apalah, tu hak pakcik lah, pasal apa? Dia duduk berdiri atas ayak tu tak tenggelam dah tuan-tuan. Dia duduk berdiri macam duduk tepi atas darat. Rupanya dia duduk atas ayak tuan-tuan, sehingga berdiri atas ayak tak tenggelam. Dia kata tak apalah pakcik, makam naik tinggi dah, pasal apa? Makam pakcik tak sama, saya minta maaf lah, saya tegur pakcik buatlah solu ke soli ke, tak ada masalah dah untuk pakcik. Makam pakcik dah lain dah, tak sama dah macam kami. Kata, okey, tak apa. Dia pun berjalan-jalan pergi nak sampai dia pergi. Subhanallah. Allah selamat tuan-tuan. Masya-Allah Rabbi. Ustaz Muhammad cerita. Jadi, kalau sebut Allahumma salli ala sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bahawa Abul Aliyah menyatakan bahawa dimaksudkan selawat daripada Allah iaitulah pujiannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji makhluknya. Allah memuji makhluknya, yakni Nabi SAW dengan pujian. Itu selawat Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manakala selawat para malaikat kepada Nabi SAW ialah doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada Nabi SAW. Dan Ibnu Abbas menyatakan bahawa maksud yusalluna ialah memberikan keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, yang pertama kita selawat dekat Nabi SAW pasal apa? Pasal perintah daripada Allah SWT. Selawatlah. Selawat biar banyak-banyak sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama sebut paling kurang selawat kita yang nak sebut banyak, paling minimum 300 sehari 300. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh 300? InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi jadi 300. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Mukasyafatul Qulub. Cerita seorang laki-laki satu hari mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Nabi. Untung orang mimpi jumpa Nabi, untung. Nah, ada orang mimpi jumpa Nabi berkat selawat. Ada orang mimpi jumpa Nabi sebab dia sangat berkehendak. Ada orang mimpi jumpa Nabi sebab dia sangat merindu. Ada orang mimpi jumpa Nabi
sebab dia ahli maksiat yang Allah nak bagi hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada orang mimpi jumpa Nabi sedangkan dia kafir, dan disebab mimpi itu dia masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam yang berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karangan sana, kitab Maulid, nama kitab tu Syaraful Anam, seorang muhaddis namanya Abdul Wahid bin Ismail sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cerita Allahumma salli alaihi wasallam, seorang sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada seorang lelaki, dia suka buat maulid. Bila masuk bulan Rabiul Awal ni dia seronok. Dia buat kenuri. Di sebelah rumah dia ada dua orang suami, ada pasangan suami isteri, orang Yahudi. Orang Yahudi ni bila tengok tiap-tiap bulan maulid je, dia ni buat kenuri, habiskan harta dia, dia panggil orang kampung semua buat majlis. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tanya kat suami dia. Dia kata, "Ma bala jaranal muslim," dia kata, "apa yang dibuat oleh tetangga kita, jiran kita tu orang muslim, bila masuk saja bulan ni dia duk belanja harta dia banyak-banyak." Kata suami dia, dia kata, jiran kita tu dia orang Islam, dia duk beranggapan bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi depa, yang dia duk seronok, dia bergembira dengan kelahiran Nabi depa dan memuliakan kelahiran dia. Tak apalah, malam tu dia tidurlah suami isteri. Malam tu si isteri mimpi. Dalam mimpi tu tuan-tuan, dia jumpa dengan seorang laki-laki yang sangat segak, sangat agung, sangat berwibawa. Di kiri kanan laki-laki itu ada serombongan daripada sahabat-sahabat dia, sangat takzim dekat kawan ni, dekat lelaki yang segak ni. Duk berjalan pi nak masuk ke rumah jiran dia tu. Ni dalam mimpi dia tu. Kemudian dia kata dekat yang duk ikut tu, dia kata, "Tuan, kawan yang depan yang segak tu," dia kata, "Man hadzal rajul jamilul wajh." Tu siapa lelaki tu yang sangkit, yang segak sangat wajah tu? Dia pun kata, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah nak masuk ke rumah jiran lelaki kamu ni, jiran kamu ni, sebab dia selalu menunjukkan rasa gembira atas kelahiran baginda. Lepas tu orang Yahudi ni katalah, dia kata, "Boleh tak saya nak pergi tegur dia? Saya nak pergi tegur dia, boleh tak?" Kata geng-geng yang ikut tu, "Silakanlah tu, pergi lah." Dia nak jawab kan? Pergilah, dia kata. Kemudian tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, dia pun pergi. Dia kata, "Ya Muhammad," dia panggil. Yalah, dia panggil Muhammad lah. Dia bukan Islam. Tiba-tiba Nabi SAW boleh berpaling kat dia, seluruh badan menghadap kepada wanita tersebut. Lalu dia kata, "Labbaiki." Dia kata, "Aku menyambut panggilanmu." Perempuan dia kata apa? Dia kata, "Masya Allah, engkau sambut aku dengan talbiyah sedangkan aku tak ikut agama kamu, bahkan aku termasuk daripada orang yang membenci agama kamu." Lalu Nabi kata apa? "Demi Allah yang mengutuskan aku dengan kebenaran, aku tidak akan menjawab panggilanmu sehinggalah aku dimengertikan oleh Allah bahawa Allah akan memberikan hidayah kepada kamu." Bila dia dengar macam tu, dia kata, "Hulurkan tanganmu wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia masuk Islam depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad.
Lepas dia masuk Islam, dia dua azam. Esok aku nak bangun, aku nak buat macam jiran aku sebelah tu, aku nak buat kenduri. Bukan sakat nak buat kenduri pasal sambut maulid, gembira sebab masuk Islam malam ni. Depan Nabi SAW. Masuk Islam depan Nabi. Dalam mimpi tu. Bila dia jaga-jaga tuan-tuan, dia tengok laki dia lagi kalut. Laki dia kelang kabut sana, kelang kabut, pergi angkat barang apa semua. Kata, pasal apa dia ni kalut ni? Pasal apa ni? Nampak kamu gairah sangat ni, semangat sangat pada pagi ni. Suami dia jawab apa? Suami dia kata, kerana lelaki. Pasal apa kalut sangat ni? Sebab lelaki yang engkau lihat pada malam tadi dalam mimpi kamu. Sebab tu aku kalut ni. Pasal apa? Sebab aku sendiri telah masuk Islam selepas kamu masuk Islam dengan dia. Dia kata, siapa yang cerita ni? Pasal siapa yang cerita? Yang cerita kat aku ni ialah Rasulullah SAW sendiri. Semalam aku sendiri masuk Islam selepas daripada kamu masuk Islam. Tuan-tuan nak cerita subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ada orang mendapat kemuliaan-kemuliaan tu sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi dekat dia hidayah. Mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak selawat. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad mimpi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni umat kamu. Pewaris-pewaris kamu, yakni daripada kalangan ulama yang saya berjumpa, mereka mengatakan kepada saya bahawa kamu akan mengenali umat kamu seperti seorang ibu kenal dengan anak dia. Rasulullah kata, betul. Tapi pasal apa? Pasal apa Rasulullah tak kenal saya? Sallallahu alaihi Muhammad, saya akan mengenali seseorang itu dengan banyaknya selawat kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dia terjaga, tuan-tuan. Start daripada hari itu, dia perbanyakkan selawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tuan-tuan, dia bermimpi jumpa Nabi SAW lagi sekali, dalam keadaan Nabi sendiri yang sambut dan panggil dia. Nabi SAW meraihkan dia. Banyakkan selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pasal apa kita kena selawat dekat Nabi SAW? Tanda cinta. Tanda cinta. Tuan-tuan, Nabi SAW pada satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, aku ingin sekali, aku rindu sekali nak jumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Nabi punya rindu nak jumpa kita ni sampai Nabi SAW menangis ni. Sahabat tanya, ya ma yabki ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad? Aku rindu nak jumpa saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat ni tak boleh nak tengok Nabi SAW menangis. Dia kata, ni kami duduk dengan kamu, ni kami ni saudara kamu Rasulullah. Nak pujuk Nabi SAW. Nabi kata apa? Antum ashabi, kamu tu sahabat-sahabatku. Yang aku rindu ni siapa ni? Saudara-saudaraku. Siapa mereka ni? Mereka ni belum ada sekarang ni. Sallallahu alaihi Muhammad, mereka orang-orang yang beriman, sallallahu alaihi Muhammad, yang akan datang selepas daripada kamu, dan aku akan menunggu mereka di telaga. Nabi nak jumpa kita nanti kat mana? Dekat telaga, di padang mahsyar nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu boleh kenal mereka nanti? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata,
aku akan mengenali mereka seperti mana. Salih alaihi wasallam, apa pendapat kamu pada kuda-kuda yang sebahagian kecil bulunya putih, yang duduk di tengah kuda-kuda yang hitam legam? Boleh cam tak? Boleh kenal tak? Boleh kenal ya Rasulullah. Demikianlah kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang pada anggota-anggota wuduknya, kesan daripada wuduk yang sempurna, dan aku akan menunggu mereka di telaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa salam rindu nak jumpa kita. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah sebut, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Allah sebut, katakan wahai Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, dengan salli alaihi Muhammad, kurniaan Allah. Kata Al-Alusi memetik perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bifadlillah, kurniaan Allah ini dengan maksud ilmu Allah, wa birahmatih, dan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahmatnya itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, dan dengan itu kamu bergembiralah. Kena tunjuk rasa gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tunjuk rasa gembira. Gembira ni lagu mana? Banyak sebut nama. Tu tanda kita gembira dengan seorang. Kalau orang tu kita meluat, kita benci, rajin nak sebut nama dia. Bukan nak sebut nama, dengar nama dia pun tak mau. Pasal apa? Meluat sangat. Tapi kalau orang yang kita sayang, ya Allah, rajin sebut nama dia. Macam orang baru kahwin lah. Ingat baru kahwin dulu lagu mana? Kita zaman dulu baru-baru kahwin dulu, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Cuba anak-anak kita kahwin sekarang ni, tuan-tuan sekalian. Oi, tiap-tiap hari dia post pasal bini dia dekat dalam Facebook tu. Dia nak balik kerja, nak balik ke rumah pun dia abang dalam perjalanan balik kerja ni tunggu di rumah tau. Yang people dalam Facebook tu buat apa? Mesej lah kat dia. Tapi nak cerita, bila tengah cinta, kalau boleh nak sebut nama, semua satu dunia nak tahu. Kata dia mencintai, inilah orang yang paling dia kasih, inilah orang yang paling dia sayang. Nak sebut nama, nama orang tu macam zikir dekat lidah dia. Betul tak betul tak? Kan lupa dah. Dan tak ada orang yang paling patut kita cinta lebih pada kita cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku lebih pada dia cinta pada anak pinaknya, ibu bapaknya dan manusia seluruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu an jalan pegang tangan dengan Nabi SAW ni, macam ni. Allah salli ala sayyidina tuan-tuan, Allah salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang tangan ni dengan Nabi SAW ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang tengah bercinta macam tu lah. Cinta ni jalan pegang tangan. Tuan-tuan jalan dengan isteri pegang tangan ni. Pegang lagi lah. Balik ni pegang tangan maklum. Bini dah balik pegang-pegang tangan, kata apa? Oi, pasal apa lagi ni, buang terbiak nak mati ke apa? Terus telefon anak-anak balik cepat ni. Puak tengok lain macam lah ni. Bukan sakat pegang tangan. Antara yang dilakukan oleh para sahabat ialah meluahkan perasaan. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu lebih daripada segala-galanya kecuali diriku sendiri. Kata. Nabi kata, tidak wahai Umar,
sehinggalah aku ni lebih engkau cinta, lebih pada dirimu sendiri. Sayyidina Umar kata, "Al-an, sekarang ini wa Rasulullah, sungguh engkau aku cinta lebih daripada segala-galanya, termasuk diriku sendiri." Maka Sayyidina Nabi kata apa? Sekarang ini kamu benar-benar mencintai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tuan-tuan, kita sebut nama Nabi, selawat kat Nabi pasal apa? Sebab tanda cinta. Allahumma salli. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, antara kelebihan-kelebihan kita berselawat, yang pertama, bila kita selawat dekat Nabi SAW, Allah akan berselawat kepada kita. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashara, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Tuan-tuan selawat kat Nabi sekali, Allah selawat kat tuan-tuan 10 kali. Tuan-tuan selawat kat Nabi 10 kali, Allah selawat kat tuan-tuan 100 kali. Tuan-tuan selawat kat Nabi 100 kali, Allah selawat kat tuan-tuan 1000 kali. Saya selalu sebut tuan-tuan, siapalah kita ni kalau patut-patut orang bangun pagi-pagi duk zikir nama kita? Ustaz semua. Contoh nama dia Ismail lah. Kalau Ismail ni orang KL panggil apa? Ismail lah. Orang utara kalau nama Ismail panggil apa? Mae. Salah tuan-tuan, Mee. Mee berarti. Mee tu. Mee mana? Mee tu. Ada tak pagi-pagi orang sebut Ismail sebut nama zikir nama kita? Macam tu, Guru Yahya ada. Dosa berlambak siapalah nak zikir-zikir nama kita ni. Dosa punya banyak. Ni kita duduk kat depan ni tuan-tuan, orang tengok kita muka elok aja. Tahu pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita. Sebab tu orang tengok kita elok. Betul tak? Orang duk mulia-muliakan kita ni pasal apa? Baguslah cik ni, baguslah tuan ni ahli syurga lah. Tak ada orang baik macam tuan lah. Tahu pasal apa orang kata kita macam tu? Pasal orang tak tahu apa kita buat. Nah, kita tahulah apa kita buat. Sini ada Muhammad. Tapi tuan-tuan, dosa kita banyak macam mana pun tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah takkan lokek untuk berselawat ke atas kita bila kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sampai tahap macam mana saya fikir, keras macam mana hati kita ni agaknya. Bukan susah pun nak selawat. Saya ingat tuan-tuan semua dekat depan saya ni, semua reti selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Tapi gamak kan nak panggil Muhammad. Sebutlah Sayyidina Muhammad, sesuailah dengan kedudukan dan darjat Nabi kita Muhammad SAW. Kita panggil dia Tuan. Betul tak ni? Saya tanya guru saya, Syekh Muhammad Abduh, Syekh As-Sayyid Muhammad Abduh Sulaiman Al-Hadal, ulama tua, ulama hadis dekat Yaman sana, saya mengaji dengan dia. Saya tanya personal, Syekh, boleh tak dalam tahiyat saya nak sebut Sayyidina, At-Tahiyyatul Mubarakatuh, sampai tang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan waktu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk berselawat kepada kamu? Nabi kata sebut Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak guna perkataan Sayyidina. Lepas tu dia jawab, dia kata, bila Nabi SAW perintah kita, kita kena buat tak? Kita kena buat lah. Dan kita kena buat sesuai bagaimana Nabi perintah. Cuma di sana ada satu benda nama adab. Waktu Nabi SAW sakit, dekat-dekat hari kematian, kewafatan Nabi SAW, waktu tu waktu subuh, para sahabat duk tunggu Nabi SAW, sebab para sahabat tak pernah solat melainkan di belakang Nabi SAW.
Tapi tunggu hari itu Nabi tak keluar-keluar. Sehingga sampai satu keadaan dia buat keputusan tak ada orang yang layak untuk memimpin kita melainkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu disuruhlah Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam pada subuh pada hari tersebut. Tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam. Ni kisah yang dibawa oleh Syekh. Dia kata tiba-tiba dengar bunyi tirai ditarik. Tirai ini dia tahu kalau tirai ini terbuka menunjukkan bahawa Nabi SAW nak masuk masjid, sebab itu laluan masuk daripada masjid, daripada rumah Nabi untuk ke masjid. Dan kita sambung kisah ni lepas azan ni, insyaAllah. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Okey, tak mana cerita kita tadi? Nak tanya ingat tak ingat lah. Tak mana? Tarik tirai saja tu, nak test tu, nak tarik perhatian. Dengar bunyi tarik tirai Nabi SAW zeras, tahu dah ni satu momen yang para sahabat duk tunggu setiap kali semayang Nabi SAW nak masuk ke masjid. Sedangkan waktu tu Sayyidina Abu Bakar dah mula jadi imam. Tuan-tuan agak bila Nabi SAW jadi imam dan bila Sayyidina Abu Bakar jadi imam dan Nabi SAW nak masuk, tuan-tuan agak-agaklah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nak terus tak jadi imam tu. Waktu Nabi SAW pesan dekat Aisyah, bagilah ayah kamu Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Aisyah kata apa? Tak payahlah Rasulullah, ayah saya tu saya kenal macam mana, dia takkan mampu punya untuk jadi imam. Dia tahu ayah dia tu jenis hati lembut. Bila Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar undur sebab nak bagi laluan kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh juga pi ke depan. Nabi tunjuk pi ke depan, dia undur juga. Tendang sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia membangkang perintah Nabi bila Nabi SAW suruh dia pergi tu? Dia bangkang lah tu? Melawan lah tu, tak mau ikut. Nabi suruh pergi, tapi dia tak pergi juga. Melawan lah tu. Tapi melawan tu sebab apa? Adab. Bukan tak mau ikut, tapi tak sanggup nak ikut. Sebab apa? Yang mulia tu lebih adab. Demikian guru saya buat perbandingan. Dia kata apa? Nabi perintah Allahumma salli ala Muhammad, tapi gamakkan nak sebut Allahumma salli ala Muhammad, gamakkan nak panggil Nabi semata dengan Muhammad. Sedangkan kita perlu beradab dengan manusia paling mulia, maka letaklah Sayyidina Muhammad. Itu adab. Mana salli ala Muhammad. Jadi sebut je tuan-tuan selawat kat Nabi yang kita yakin semua orang. Tapi pasal apa keras sangat hati kita ni, sampai nak selawat pun tak boleh. Apa masalah kita ni sampai nak selawat pun tak boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang kedua, orang yang berselawat pada Nabi SAW akan dekat tempat kedudukannya dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Baihaqi. Nabi kata, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku nanti di yaumul qiyamah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Allahumma salli ala Muhammad. Nak bangkit dekat dengan Nabi SAW, dia selawat. Susah padang mahsyar nanti tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak nanti di padang mahsyar, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah akan berhimpun, Allahumma salli ala Muhammad, di satu tempat aja yang nama dia mahsyar. Kalau ada 1 juta orang aja, 1 juta orang aja berhimpun duduk di satu tempat, 1 juta
duduk berhimpun di satu tempat ni. Tiba-tiba ada berlaku satu-satu benda dekat hujung sana. Orang dekat sini dia tahu tak? Orang yang duduk ujung belah sini, dia boleh tahu tak kata kat ujung sana ni, ujung sana dekat 1 juta yang hujung sana tu ada berlaku sesuatu tu. Dia tak boleh nak tahu. Pasal jumlah orang ramai. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak nanti di padang mahsyar bukan 1 juta. Manusia daripada manusia paling awal sampai manusia yang paling akhir. Bukan setakat manusia, makhluk Allah yang duduk langit pertama yang lebih ramai jumlahnya daripada penduduk bumi ni. Penduduk kedua, langit kedua yang lebih ramai daripada langit pertama. Demikian seterusnya sampai langit ke-7. Kata Ibnu Abu Bakar Ad-Dunya dalam kitabnya Al-Ahwal, yang dipetik oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, cerita turun penduduk langit yang pertama yang lebih ramai daripada penduduk yang ada kat dunia ni. Turun langit kedua lagi ramai lagi, turun langit ketiga lagi ramai lagi daripada langit kedua. Demikian putusan. Tuan-tuan boleh bayang betapa ramainya makhluk Allah yang duduk di satu tempat namanya mahsyar, dan kita nak cari seorang lelaki nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cari seorang aja. Dalam manusia yang ramai tu nak cari seorang aja. Agak-agak dalam kisah riwayat Imam Bukhari yang cerita ramai-ramai nak pergi cari Nabi Adam. Ingat tak kisah tu? Bila kita semua duduk kecoh-kecoh, macam mana ni, dah berapa lama dah tenggelam dalam peluh? 70 tahun. Ada cerita 1000 tahun, 1500 tahun, 50,000 tahun. Macam-macam riwayat yang duk ada. Tenggelam dalam peluh ni. Sampai kecoh, kita nak, siapa boleh tolong kita ni? Siapa boleh tolong kita ni? Waktu tu tuan-tuan, dalam riwayat sebut, tahu siapa yang bagi suggestion? Tahu siapa? Ulama berperanan untuk membimbing umat, bukan setakat di dunia, dekat mahsyar nanti pun ulama ada peranan. Lepas tu jangan duduk jauh daripada ulama, cari ulama duduk dengan mereka. Mereka bagi suggestion, jom kita cari Nabi kita Adam, cari Nabi Adam, Tok Wan kita. Bila bergerak pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata apa? Aku tak pernah tengok Allah murka macam mana Allah murka hari ni. Dalam riwayat yang disebut nafsi-nafsi hari ni masing-masing sendiri-sendiri. Pergi cari Nabi lain, Kita pergi jumpa Nabi Ibrahim, pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa Nabi Isa. Endingnya kita jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endingnya kita jumpa Nabi kita Muhammad SAW. Abu Hurairah cerita, kita jumpa Nabi ni, kita jumpa seronok jumpa Nabi ni, mai kat aku. Itulah mungkin kali pertama kita jumpa Nabi kita Muhammad SAW, tengok muka dia. Waktu tu kata Ustaz Syamah Abu Hurairah, Nabi SAW bergerak pergi ke satu tempat nama Al-Fash. Nabi SAW sujud dengan sujud begitu lama, sampai Allah hantar malaikat, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala kamu Muhammad. Labbaika ya Rabbi, labbaika Rabbi, aku datang wahai Tuhanku, aku datang wahai Tuhanku. Nabi SAW pergi merayu dekat Allah untuk syafaat dengan kita. Benda tu jadi tak? Benda tu nanti akan jadi. Momen tu akan berlaku tak? Momen tu akan berlaku. Cumanya tuan-tuan, kita duk tahu nak. Waktu yang duk kecoh, yang orang pergi jumpa Nabi, orang dapat peluk Nabi, yang dibawa jumpa dengan Nabi SAW, yang tengok Nabi SAW pergi sujud depan arasy Allah tu situasi itu akan berlaku. Cuma kita ni duduk kat mana? Entah-entah kita duduk satu tempat tu, yang tak tahu pun kata benda tu jadi kat sana tu. Yang orang tengah duduk seronok dengan Nabi ni, kita ni tak tahu apa ni. Mustahil tak benda tu jadi macam tu? Dosa banyak. Allah nak pandang muka kita pun tak tahu tuan-tuan. Allah nak pandang muka kita pun tak tahu. Saudara Muhammad, Nabi SAW cerita, waktu Nabi SAW duduk berimpun dekat telaga, berapa ramai umat dia pekat mai. Telaga yang sangat luas, 4,000 km square telaga Nabi SAW, lebih kurang. Kata Syekh Fahmi Zamzam, menilai perkataan Nabi SAW daripada Syam sampai ke Hijaz. Kalau dia daripada Syria sampai ke Yaman ni, dia punya saiz dia tu lebih kurang 4,000 km square punya. Tu bukan telaga dah, tu dah laut dah besar tu kan.
Saksi Muhammad. Semua orang duk bergerak nak pergi minum telaga Nabi SAW, dan semua umat Nabi layak untuk pergi minum telaga Nabi SAW. Pakat duk berimpun nak pergi tu, tiba-tiba waktu dah berjalan nak pergi tu, malaikat tahan. Berhenti orang ni, berhenti. Pergi sana. Nabi nampak, Nabi kata, malaikat, tu umatku. Betul wahai Rasulullah, itu umat kamu. Tapi kamu tak tahu apa mereka melakukan selepas daripada kewafatan kamu. Mereka berpaling kaki-kaki mereka daripada kamu. Ada umat Nabi yang tak dapat pergi minum daripada telaga Nabi SAW. Persoalannya, kita duduk kat mana? Kita ni duduk kat mana? Tak tahu, tuan-tuan. Nak dekat dengan Nabi SAW, selawatkan Nabi SAW. Selawatkan Nabi SAW. Ada seorang ulama tua, dia, kalau siapa mai rumah dia, anak dia akan beritahu, ni ada orang ni mai wahai ayahku. Ayah, ni Tok Penghulu mai ni. Oh ya, sebab dia tak nampak. Oh ni pengurusi masjid sampai ni ayah. Alhamdulillah, dia tak nampak, dia dah buta mata. Tapi bila seorang ni mai, anak dia kata apa? Ayah, ni abang ni mai. Tak payah beritahu, yang ni ayah dah kenal. Dia pun heran, macam mana ayah boleh kenal? Alhamdulillah, meh tuan, duduk depan saya. Dia pun duduk depan. Kalau orang lain saya tak kenal, tapi kalau tuan mai saya boleh kenal, kata Syekh ni. Dia kata, macam mana Syekh boleh kenal saya? Dia kata, bau wangi sangat. Saya pun tak tahu bau ni sedap sangat ni, saya tak pernah cium bau wangi macam ni. Tuan beli minyak wangi ni kat mana? Kata ulama ni tanya kat orang tu. Dia kata, wahai Syekh, saya nak beritahu Syekh ni. Apa dia? Saya tak pakai minyak wangi Syekh. Saya tak pakai minyak wangi ni. Hai, takkan tak pakai kok wangi sangat ni. Betul Syekh, saya tak pakai minyak wangi. Subhanallah, subhanallah. Dia kata, kalau macam tu, cerita kat siapa sebenarnya jadi. Dia kata, wahai Syekh, saya sebenarnya mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi itu kami ada 5 orang menghadap Nabi SAW. Nabi duduk depan kami 5 orang depan Nabi. Kemudian Nabi tanya kat kami, daripada 5 orang, kamu ni siapa yang paling banyak selawat dekat aku? Dia kata, kami 5 orang, siapa pun tak jawab, sebab kami tak tahu siapa yang paling banyak selawat. Mungkin orang sebelah ni, saya tak tahu. Nabi tanya lagi, siapa yang paling banyak selawat? Nabi ulang 3 kali, siapa pun tak jawab. Tiba-tiba Nabi SAW tunjuk saya. Nabi kata, anta, kamu orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Dia kata, ya Allah, gembiranya hati ni tak kerti nak cerita. Seronoknya tak tahu nak cerita. Jatuh melutut, gembira sangat. Bukan takat tu, Nabi panggil dia, mai sini. Allah, tuan-tuan, jalan ni tuan-tuan, jalan dengan melutut pergi Nabi SAW. Dia jalan pergi kat Nabi SAW dengan lutut ni, sampai depan Nabi, Nabi peluk pula dia. Bila Nabi peluk dia tu, dia kata, bau wangi Nabi SAW ni melekat ni. Bau Nabi ni melekat dekat badan dia, dekat ni. Dan bila dia bangun pagi tu terjaga, bangun, dia kata bau tu melekat dengan saya sampai hari ni. Wahai Syekh, Allah Zaiman. Sama juga yang jadi salah seorang orang saleh, Saudara Muhammad. Bila orang tanya kat dia, wangi sangat. Dia mimpi jumpa Nabi SAW. Mai, Nabi panggil dia, Mai nak tengok mulut orang yang paling banyak selawat tu. Nabi dia, mai saya nak tunjuk, mai saya nak tengok mulut orang yang paling banyak selawat tu. Dia pergi kat Nabi SAW, dia malu, Masya Allah. Mai sini. Dia tunjuk mulut dia, Nabi SAW cium pipi dia. Bila dia bangun pagi tu, dia kata, berhari-hari selepas daripada tu, melekat bau wangi pipi yang dicium oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya akan diampunkan dosa. Nabi SAW menyebutkan, man salla alayya
wahidatan sallallahu alaihi bi asharat. Siapa yang berselawat kepada aku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Akan diampunkan daripada dosanya dan akan diangkat baginya 10 darjat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yang berikutnya, yang keempat, Nabi SAW akan membalas ucapan salam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun yang memberikan salam kepadaku selepas kewafatanku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam orang itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Yang kelima, doa mudah dimakbulkan. Kita ni banyak masalah tuan-tuan. Selawat Nabi SAW. Selawat Nabi SAW. Allah akan bagi kat kita jalan keluar, insya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada seorang, nama dia Abu Ad-Din. Kisah ni diceritakan oleh Syekh Adnan Al-Afyuni, ulama yang duduk di Damsyik lah ni duduk ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Cerita ada seorang, dia ni tuan-tuan, dia pergi ke Madinah, bawa 3 orang, mak dia, isteri dia, kakak dia, lebih kurang 3 wanita, dia seorang lelaki-lelaki. So dia ni menanggung semua ni, perempuan-perempuan ni, pergilah sampai ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, nak buat umrah, nak pergi umrah, nak pergi Mekah. Waktu sampai di kota Madinah tu, tiba-tiba beg hilang. Bila beg hilang ni tuan-tuan, dia pun fikir susah hati macam mana ni, dengan keperluan-keperluan keluarga dia macam-macam, susah hati ni, tak tahu, Allah saja yang tahu. Dia lah duduk tempat orang, nak pergi cari siapa, tak tahu nak buat lagu mana, tak tahu. Zaman tu mana ada telefon-telefon semua. Dia teringat, dia pergi Raudah. Dia pergi dekat Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, makam Nabi sebelah dia. Dia tak ingat lain, ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia selawat je dia tahu. Nak doa macam mana tak kerti dah. Selawat je dia tahu. Selawat. Punya fikir sampai letih, tertidur. Tertidur. Tidur kat Raudah. Waktu tu orang tak halau macam sekarang lah kot. Kalau tidur kat Raudah kita ni rajin lah sekarang ni. Tiba-tiba dalam tidur mimpi jumpa Nabi. Jumpa Nabi SAW. Dia mengadu kat Nabi, Rasulullah, saya beg hilang. Si tak tahu nak buat macam Rasulullah, tolong Ustaz, bagilah jalan, macam mana jalan nak keluar ni. Dia kata, nanti kamu pergi dekat pintu sekian-sekian, kamu pergi cari seorang yang nama dia Osman. Kemudian kamu cerita masalah kamu dekat dia, kamu minta tolong dia. Macam mana dia nak tolong saya Rasulullah? Bagi tahu dekat dia tak pernah tinggal untuk berselawat kepada saya 1000 kali sehari. Tu je beritahu kat dia. Dan saya terima selawat dia. Bila dia terjaga tuan-tuan sekalian, dia terus pergi sampai dekat pintu yang Nabi SAW sebut tu. Saya nak cari seorang nama Osman, tanya kat pegawai tu. Pegawai yang duk jaga pintu tu kan. Kata Osman tu, Osman, ni nak jumpa kamu. Ada apa Ustaz? Dia pun pergi jumpa. Dia kata, tuan kan nama Osman? Ya. Siapa beritahu tuan? Siapa beritahu saya nama Osman? Rasulullah SAW. Hai, bagi terkejut dah. Hai, tak betul kau ni. Apa masalah kamu ni? Dia kata, saya ceritalah, saya sebenarnya beg saya hilang. Lepas tu saya tidur dan saya saya selawat kat Nabi. Tiba saya mimpi jumpa Nabi. Nabi suruh saya jumpa. Nabi sampaikan salam pada tuan Osman. Dia kata, benda ni tak disembang tau ni. Jom kita pergi rumah saya. Naik kenderaannya. Dia dalam kereta tu, cerita kat saya asli. Apa cerita dia? Saya semalam ni, saya ni beg hilang apa semua. Saya pergi kat Raudhah, saya selawat Nabi, mimpi jumpa Nabi. Nabi kan salam kat tuan, suruh cari tuan nama Osman. Benda tak boleh cerita lah ni. Saya pergi sampai rumah, tak cerita. Sampai ke rumah, cerita kat saya, apa cerita dia? Oh, saya ni cerita, ulang lagi cerita lagi. Dia kata, tak apa hati ni. Sat tunggu Sat, saya pergi ambil ayat Sat. Pergi ambil ayat rumah. Cerita Sat apa semua. Dia kata, tuan macam ni lah tuan-tuan. Kalau tuan tak percaya, sudahlah saya balik. Kalau tuan tak percaya, tak apalah saya balik. Dia kata apa?
Dia kata bukan, saya tak percaya. Habis itu pasal apa? Dia suruh saya ulang-ulang cerita. Ini cerita yang paling indah paling saya dengar. Ini cerita yang paling indah sekali. Tak ada keindahan dalam dunia melainkan kamu berita saya mendapat salam daripada Rasulullah SAW. Apa tanda yang saya tu? Rasulullah kata, tuan berselawat sehari 1000 kali. Yang ni bukti dia. Pasal saya tak pernah cerita pada siapa pun yang setiap hari saya selawat 1000 kali. Melainkan Nabi SAW yang tahu. Ambillah harta saya, ambil semua pun tak apa. Sebab hari ni hari yang sangat gembira untuk saya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, banyak lagi lah kisah-kisah tuan-tuan sekalian kalau nak cerita tentang kelebihan-kelebihan daripada kita selawat kat Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sebut tadi ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan doa seseorang itu terdinding sehingga dia berselawat kepada Rasulullah SAW dan ahli keluarganya. Yang berikutnya tuan-tuan, yang keenam ialah bila kita berselawat pada Nabi SAW, kita akan layak untuk mendapat syafaatnya baginda Rasul SAW. Man shalla alayya hina yusbi 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakatu syafaati yaumil qiyamah. Rawahu Tirmizi, Rawahu Tabrani. Nabi SAW sebut, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Yang ni saya nak ajak tuan-tuan, lepas mayang subuh sebelum angkat tangan baca doa, tuan-tuan bagi settle dulu 10 kali selawat. Lagi lepas asar sebelum tuan-tuan angkat tangan baca doa, tuan-tuan settle 10 kali selawat. Tak pasal apa saya suruh macam tu. Pasal bila tuan-tuan bangun saja daripada semayang, tuan-tuan susah dah nak zikir. Bila kita ni passion, kalau kita dah bangun dah, tak boleh nak zikir dah. Tumpang duduk tuan-tuan selawat dulu 10 kali baru tuan-tuan bangun. Nak bagi lekat selawat 10 kali itu, sebab Nabi janji kat kita layak untuk mendapat syafaat bagi Nabi SAW di yaumul qiyamah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan kita jadi orang yang banyak berselawat dekat Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita menghabiskan kehidupan kita seharian dengan kita memperbanyakkan selawat. Tuan-tuan susun sendirilah berapa nak selawat. Kalau tuan-tuan tanya saya nak bagi target dekat tuan-tuan paling kurang sehari 1000. Simple ya tuan-tuan, sikit je. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak sampai 20 minit kalau tuan-tuan buat. Sikit. Nak mudah tuan-tuan pakai yang macam ni, senang sikit. Pakai yang macam ni senang pasal dia tak hilang nombor. Tuan-tuan pakai yang biji-biji tu hilang, tak di baterai. Berapa tau, tinggal terus tu. Jenis macam tu kita ni, passion macam tu. Kalau tuan-tuan boleh macam ni bagus. Pasal apa? Pasal kita boleh salli ala Muhammad dapat dia punya count dia, apa ni, perkiraan dia, kita boleh lock. Cari yang macam ni, yang macam saya ni, dia boleh ada lock tu. Kalau tak ada lock ni dia suka hilang. Tu jenis perangai ke ni hilang, malas tu ya. Tak mau tu nak. Carilah sikit, banyak mahal sikit pun tak apa, asal kita boleh salli selamat dapat selawat kat Nabi SAW. Paling kurang sehari, tugasan saya nak bagi kepada tuan-tuan 1000 kali sehari kalau boleh, insya-Allah. Selebihnya tuan-tuan, kita bukan nak cari kelebihan-kelebihan cerita tadi ni, cuma kita nak nanti Nabi SAW kenal kita dan kita layak untuk mendapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya, manfaat bagi kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Sekejap lagi tuan-tuan, kita ada majlis lagi. Nanti tuan-tuan nak keluar kat luar tu, saya dah buat jualan buku saya yang terbaru ni. Buku Umat Bertanya Rasul Menjawab ni, himpunan soalan-soalan para sahabat kepada Nabi SAW yang dijawab direct oleh Nabi SAW. Kita jumpa banyak Q&A kan. Apa ni, anda bertanya, ustaz menjawab apa semua. Yang ni Nabi SAW jawab direct. Dan dekat dalam ni ada bonus dia, ialah kita sediakan juga doa-doa dekat dalam ni. Ada dekat 20 doa yang boleh tuan-tuan amalkan pada setiap hari, selain daripada soalan-soalan jawab para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Dan kita juga buka kaunter wakaf untuk pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka yang kita sedang cari dananya bernilai 5 juta. Sekarang ni kita dapat 3.3 juta lebih kurang. Ada lagi sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bagi seorang sikit, insya-Allah. Tuan-tuan bagi sekadar mampu. Kalau tuan-tuan nak beli sijil wakaf kita RM50. RM50, RM1 terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak bagi berapa pun kita terima juga, tak ada masalah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid. Kita jumpa lagi di masa ketiga. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.